Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila subulis salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin ya rabbal alamin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan selamat malam. Malam ini dikatakan 28 Ramadan. Tak ada berapa hari lagi kita akan tinggal akan Ramadan, dan Ramadan pun akan tinggalkan kita. Oleh itu, sehingga-hingga sebut di antaranya pada hadis, walaupun pangkat hadis itu khilaf antara ulama hadis, setengah mengatakan dhaif, nah setengah mengatakan hadis itu tidak ada asal. Itu suruh pada ahli hadis lah, tapi biarlah di situ. Jadi di antara sebagai makna hadis, jadi Nabi katanya, jikalau mengetahui oleh segala hamba, tentu sekali jikalau mengetahui oleh segala hamba akan apa kelebihan Ramadan, tentu di antara hamba dan umat aku akan cita-cita semua di antara bulan di dalam setahun menjadikan Ramadan. Oleh kerana kelebihan Ramadan begitunya sangat, khususnya Allah Ta'ala berperintah puasa di dalam bulan Ramadan sekalian sebulan di antara dalam setahun, sehingga di antara pahala puasa begitunya besar. Tuhan tak akan cerita qadar banyak mana, hanya Allah Ta'ala sebutlah hadis kursi. Dia di antaranya, dia kata kullu amal ibni adama lahu. Semua tiap-tiap amalan anak Adam ni ialah bagi dia. Arti dia buat banyak boleh banyak, dia buat banyak boleh banyak.
illa saum malakan poso ya fa ana ajzibih. Maka masalah puasa ambo sendiri untuk nak balas, orang lain tak boleh pandang manapun. Itu isyarat bagi reti kepada kita sebagai hamba kata bahawasanya pahala puasa begitunya sangat besar. Oleh tu nak suruh kita reti kata bahawasanya puasa Ramadan yang Allah Ta'ala perintah dengan wajib sangat begitunya besar. Sehingga datang pada hadis man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa-siapa dia puasa Ramadan tapi dia puasa tu imanan, maka imanan kalau mengikut keadaan hang i'rab boleh beberapa wajah. Salah satu mansubun ala nazil khafidhi, makna katanya dia puasa tu di atas semata-mata penuh percaya kata puasa ni satu undang-undang, satu perintah daripada Allah, tak ada kerana yang lain. Satu tu dia. Ataupun dia puasa apa tu kerana maf'ul ajlih pun boleh. Nah, dan satu lagi wahtisaban, dan dia mengira-mengira pahala daripada Allah, tak ada daripada siapa-siapa pun. Di dalam arti dia puasa tu semata-mata di antara kerana Allah, tak ada kerana siapa pun. Maka jawabnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan baginya. Ghufira lahu, diampunkan bagi man ma taqaddama min dzambih, akan perkara yang terdahulu gapo dia perkara tu daripada dosa-dosa. Nah, ayat kata apa kita buat kesalahan, Allah Ta'ala akan ampun. Tetapi kesalahan itu selain pada kesalahan besar lah. Kesalahan besar tu kira suku pula. Oleh tu masalah tu sepanjang lebar lah. Hanya untuk sebagai nak membuat rangkah di atas perjanji kita kata bahawasanya malam ini saya berkecek sebagaimana terakhir. Malam esok kemungkinan tak ada dah lah. Oleh tu kepada semua para peminat, sekali lagi saya mengucapkan selamat malam kepada semua para peminat saya dan kepada semua para yang diikuti di dalam kuliah saya dan mengajar saya, dan apa yang saya buat melalui laisut yang kita selalu diikuti. Oleh tu di antara pada malam ini ialah dikatakan malam 28, insya-Allah kita akan boleh menunai satu perintah lagi esok nanti, iaitu dengan jalan ibadah puasa Ramadan. Dan malam esok malam Jumaat kita akan mengadakan lagi satu ibadah dikatakan qiyamul lail bentuk berjemaah, dikata sembahyang tarawih. Dan di antara malam Sabtu itu kita akan dengar kelihatan sabit anak bulan Syawal. Sekiranya kalau ada khabaran kata kelihatan anak bulan Syawal, kita bersama-samalah beraya Idul Fitri. Nah, oleh itu sebagai di antara malam ini nak berkecek setuh hubung berkaitan hak kita berkecek masalah zakat yang setuh pada malam lepas. Oleh itu yang setuh pada malam lepas berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Zakat lain kita tak saya berkecek, nak berkecek bersakut pak dengan zakat fitrah. Kerana zakat fitrah dikatakan zakat badaniyah, mana zakat yang berekir dengan tubuh badan. Kecek bahasa betul-betulnya atau kata yang lain dikatakan asli tubuh badan kita. Wajib di atas kita sebagai orang Islam kena bayar asli setahun sekali.
tapi kena bayar di antara dalam bulan Ramadan. Kena berekeng dengan Ramadan dengan 1 Syawal. Kalau tak ada apa tu tak kena bayar. Dan syarat lagi di antara kena orang ada kemampu ataupun ada modal pada malam raya tu dan hari raya tu. Kalau tak ada modal tak wajib lah. Oleh tu setelah Allah Ta'ala perintah di atas kita sebagai hamba dengan bahawa cukup di antaranya syarat wajib dengan bahawa dapat 2 juzuk, dia ada arti kita dapat duduk di dalam bulan Ramadan dan dapat juga di dalam bulan Syawal. Maka satu syarat untuk wajib di antaranya zakat badaniyah, zakat fitrah. Dan lagi pula ada di antara modal lebih belanja nak bining, pakaian, baju, tempat duduk pada malam raya dan hari raya tu. Barulah wajib. Kalau tak cukup tak ada wajib. Jadi kebanyakan kita ni serabut masa pakai bertel syarat tak ada pasaknya begitu dak. Oleh tu kita setelah di antara syarat paksa begitu cukup kita bubuh atau cukup syarat. Maka kita selalu di antaranya nak mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kebanyakan kita nak keluar zakat fitrah tu malam raya tu ialah malam raya tu ataupun repang selepas 7 liku. Banyak ke duk buat dah tu. Setengah tu selepas pada 10 yang kedua Ramadan. Padahal di antaranya bagi zakat ni ia ada di antaranya 5 waktu. Ia ada 5 waktu. Khususnya di antara zakat fitrah. Satu dia panggil sebut semalamnya waktu wajib, waktu haruh, waktu sunat, waktu makruh, waktu haram. 5 semua. Waktu haruhnya iaitu haruh, makna kata boleh kita nak mensegerakan keluar zakat fitrah. Bila masuk 1 Ramadan tu boleh dah nak keluar. Boleh nak keluar zakat fitrah, boleh dah. Tu haruh. Dan hak sunatnya ialah pagi raya sebelum semaya raya. Itu di antaranya sunat. Adapun hak wajibnya, wajib di antaranya keluar zakat iaitu setelah di antaranya gurub matahari lagi kelihatan anak bulan Ramadan. Ketika tu wajib. Masuk waktu wajib dah lah. Oleh itulah kita duduk mana. Misalnya kita pergi buka puasa di Bakok, wajib nak keluar di Bakok. Hanya syarat wika maaf kita orang musafir. Kita orang musafir tengah duduk musafir. Bila siapa di bertanding tu maka ketika tu duk buka puasa di situ, orang khabar kata kenapa anak bulan Syawal. Ketika tu wajib keluar situ ke tak tu. Hak tu maaf, boleh kita klik bayar di rumah, tak dikatakan pindah dak tu. Asal pindah zakat tu khilaf ulama, tak apalah tu. Jadi setelah kita tahu kata waktu, ada waktu wajib, ada waktu sunat, ada waktu haruh, ada waktu haram. Di antara waktu haruh boleh kita keluar setelah dapat 1 Ramadan. Boleh dah lah. Tu dia. Dan di antara waktu wajib setelah gaib matahari serta dapat kelihatan anak bulan Syawal. Dan di antara waktu sunat iaitu pagi raya sebelum semaya raya. Dan tak harus makruh kita takhir selepas semaya raya. Hingga sampai jatuh matahari ni. Dan bila jatuh matahari, raya masuk hari yang lain dah lah. Maka ketika tu hari jadi qada dah lah. Oleh tu setelah di antara cukup syarat, bahkan dikatakan syarat paksa dah atas kita kena keluar dah lah, cukup dah lah. Maka kita setuh dah semalam bahawasanya nak keluar gapo dalam mazhab Syafi'i ialah keluar perkara yakni makanan yang mengenyi untuk negeri.
Jadi tempat kita ni golek gak buat makan sebagai buat makan untuk kenyang perut gak beras lah. Beras jemuh. Maka kita kena keluar beras jemuh segatai sore. Maka segatai tu banyak mana selalu kita nak sebutnya pak cupok. Maka pak cupok, istilah pak cupok sekadar mana kita tengoklah sukat teh tu. Nah, kemudian masalah niat zakat. Nah, niat zakat fitrah ni tak ada payah halih. Nak niat bila? Semalam kita beri keterangan dah. Emo kita niat tengah-tengah duk sukat. Emo kita niat sudah sukat jadi segatai. Kita pun pergi di catung beras atau hola tangan di beras ataupun tak ada pergi tak apa. Situ tak apa. Niat kata rana kalau bagi hak kita gak zakat kita kata satu gatai ini beras zakat fitrah bagi aku hak yang wajib di atas aku. Ataupun bubuh ini zakat fitrah yang wajib di atas aku. Tak apa lah. Tidak tu hak kita. Kalau hak isteri kita pula dah. Kita pun niatlah satu gatek ini beras peterah bagi bini aku. Hak wajib di atas aku. Mari anak pula. Kalau anak ramai gak, kita beri hak kakak dulu. Hak besar tu. Nah, kita pun niat. Satu gatek ini beras peterah bagi anakku. Atau jadi zakat peterah bagi anakku. Namun dia wajib atasku. Terus gilah. Emo kita niat. Tekah kita nak sedekah. Kita nak serah. Dua cara. Nah, itu untuk ambil pahal jadi molek. Oleh tu, kebiasaan kita sekarang lalan ni, dia tak nak suka dengan beras mana dah. Dia tak bawa beras dah. Bahkan dia bibit duit. Nah, dia bibit duit gi kepada mustahak. Satu, hak dia duk gi sangat carinya kepada tok guru. Yang kedua pula, dia pergi di masjid, pergi ke amir. Kapan duk kecek ke tok imi. Katakanlah kita pergi di masjid. Learning tu setelah majlis dia latih, dia tauliah amir. Seperti mana di antara qadhi syar'i, daruri, dia latih, dia kata aku tauliah. Dia sebut gitulah, tak silap saya tu. Aku tauliah engkau pada mempungu akan zakat fitrah bagi bagi maliknya serta di antaranya membahagi kepada mustahaknya. Itu ya talih. Makna katanya kerja kita sebagai amir, satu sebagai hipung zakat fitrah. Serta pula malam tu pakat kerja bahagi we habis zakat orang. Bukan untuk ambil kita. Kita sebagai amir ni. Habis tu kita amir kena tahu. Ni sangat bimbel lah kita ni. Amil mana orang bekerja. Maka orang bekerja tu banyak. Setengah tu nanti himpun beras. Setengah tu nanti bahagi kepada fakir miskin. Oleh tu kerja amil tu gak sebelum raya ni setengah tu masuk di antara nisfu yang kedua tu dia risik reksa dah. Dalam kampung dia tu mustahak zakat ada berapa jenis. Fakir miskin berapa orang. Orang gharimin kalau kat hotel berapa orang. Orang mu'allaf berapa orang. Orang sabilillah berapa orang. Orang musafir berapa orang. Dia kena kira habis. Sudah hipung catat semua pakat jalan bahagilah. Mana tu sebelum habis mana tu selalu sebelum pada semaya raya. Tu comel sekali. Kemudian kebiasaan duk tengok di antara kita lah ni khususnya kepada amir. Jadi dia buat halak bala. Buat halak bala. Kita orang beri pun tak nak begitu ambil berat sangat. Amir pun tak ambil berat juga. Ni dia jadi masalahnya. Dia tanya makan jalan apa? Dia kata ambo terima dengan jalan amir ni. Dia jawab. Ni jadi masalahnya.
Kamane sudah di antar timur sudah terberah ya tak ya cotek di masjid tu penuh setengah-setengah tamu bertokor di situ, tak ada bahagi lagi. Nak bahagi bila tak tahu. Anilah wala ayazu billahi min zalik. Inilah hak sangat takut. Sonyo harus juga bagi amil ni sekiranya dia bagi tak habis. Dia boleh serah di antara kepada Tok Qadi nu untuk Tok Qadi bui. Tu ada juga kata mengatakan lagu tu. Tapi sebelum molek kita buat habis. Bagi habis malam tu. Oleh tu katakanlah kita orang nak keluar zakat ni, kita pergi masjid, pergi jumpa dengan amil. Kita buh dengan amil dulu. Kamar dia bila amil kerja dia untuk mempungut akan zakat, kita serah ke dia. Bukan kita pergi sedekah ke dia. Kata di dalam kitab ada sebut kata amil boleh ambil zakat fitrah. Dia boleh ambil zakat sekadar ujratul misli. Yang sekadar pengupah yang seumpama. Arti duduk sila di masjid atau duduk buat lagu tu boleh terima banyak mana ambil. Kalau bubuh setakat kita katanya 500, dia boleh terima berah untuk jadi milik dia. Sekadar 500 je lah. Lebih pada tu tak boleh terima sedekah lah. Kalau orang tolak sedekah, dia kena tolak atas. Tak boleh sedekah. Hamba tak boleh sedekah dah. Hamba kena bahagi kat orang. Haning kerja amil. Tepat tak jadi masalah. Kita sebagai amil bibit berah. Ni bibit berah segatai gini masjid. Duk tolak jual hak tu. Tu dia jadi masalah ni. Kalau tak ada beraluh di sini, dia jadi masalah. Kita bibit beras segatai. Kita bubuh. Kamar orang mari, dia tanya, kita pernah mari buat apa ni? Ni nak suka terus lah ni. Lagu mana berah? Amir pun jawab kata ni berah ni. Amir pun jual. Setengah tu dia katalah ambo jual berterus. Dia kata ambo jual berterus. Berterus mana tak jadi berterus lagi. Dia kena kata ambo jual segata berah bagi engkau atau akan dikau dengan harga kita bubuh 60 kop. Maka orang beli, aku belilah. Dengan harga banyak tersebut. Orang tu pun orang panggil ikbak, tolak bagi kepada beli. Beli tu kau bak pegai keluar bergerak sikit, emang tak riba dia. Maka jadi bilik tam. Sudah tu kita pun pergi niat lah. Kalau bagi kita agak, kita pun niat. Niat katanya satu gata berah ni berterah, zakat berterah bagi diri aku. Tak apa lah. Sudah pada tu kita nak pergi ke amil, pergi jalan mana? Soal situ dulu, kita nak pergi jalan mana? Kita tanyalah, amil ada hak lagi ni? Tanya dia, amil boleh terima zakat dah ni? Dia kata, ada lagi kota amil. Boleh kita sedekah ke amil? Kita pun amil sedekah lah zakat amil ke amil. Amil pun terima. Jadi hak dia tu. Tu dia. Bila jadi hak dia sudah, arti dia sudah terima sedekah zakat kita. Maka amil tu dia boleh ambil milik bagi dia sekadar ujratun misli tadi. Mana duduk begitu tu golekkan maka upah berapa kau. Kalau kita tak 500, dia boleh nilai atas berah tu sekadar 500 tu. Bila cukup kota 500, tak boleh terima orang sedekah amil tu. Katakanlah amil tadi terima bentuk sedekah tadi, bukan orang ni serah, orang ni sedekah. Jadi milik amil. Sudah milik amil dah, amil pun terima lah ambil ke dia. Hak tu jadi hak dia. Bila jadi hak amil, maka orang ni minta pula. Nak beli lagi weh. Berah amil tu. Kamar dia kaedah dalam bab fiqh. Bila di antara kita sedekah pada satu orang, kita minta beli kelik hak kita sedekah tu, hukumnya makruh. Sabit tu dia panggil minta beli benda kita sedekah, orang pun jual kita makruh, tapi sah. Tu makruh orang panggil lagu tu. Kamar tak nak lepas ada makruhnya, kita jual ke orang lain pula. Katakanlah $1, ia beli daripada amil tadi, kita bubuh dulu amil. Amil tadi dia beli. Lepas tu sedekah ke amil. Tak si makruh, amil jual ke si lain pula. Hak ni hak sedekah ni. Amil jual ke si Ahmad. Jual semacam tak adil lah. Ahmad pun terima sudah kobat akbar. Ahmad pun niat tu. Ahmad pun sedekah ke amil pula.
Amir pun terimalah. Jadi hak dia. Lepas tu di atas si pertama tadi tabur si Khalid lah. Si Khalid mula-mula dia minta beli ke Amir. Amir jual dia pun sedekah ke Amir. Maka Amir pergi tolak pergi jual pula kepada si Abdullah. Nah, Abdullah pun beli sudah niat seperti tersebut, dia sedekah ke Amir pula. Maka Amir pergi jual kepada kita si Khalid tadi, tak jadi makruh lah. Kamu nak boleh jual beli setelah orang hak orang hak milik beras tadi tu. Nah, dia sedekah ke Amir. Tapi Amir boleh terima sedekah sekadar pengupah umpama. Kamane bila di antara Amir tu dia terima cukup kota dia dah, habis dah lah. Lepas tu orang nak beli pula. Habis dah misalnya terima habis cukup 500 kok kita buh dia. Maka orang nak beli pula tak apa hak dia pun jual mari. Jual mari orang ni sudah niat pergi nak pergi sedekah ke Amir tak boleh dah. Amir pun nak terima sedekah tak boleh penuh kota je dah. Ketika tu Amir kena royak tak boleh rambo ni. Lepas tu Ambo sekadar terima serah untuk bahagi kepada fakir miskin. Maka orang ni dia tak sedekah dak, serah ke Amir. Serah ke Amir sudah. Orang ni tanya pula, "Hei, Pak Amir nak suka lagi dah?" Amir nak ambil berhak serah tadi tu tak leh. Hak tu kata Amir nak jual tak sah tu. Kita nak beli pun tak sah. Pasal bukan milik hak Amir. Hak tu duk jadi di atas hak orang ni lagi. Kalau hak lagu tu Amir nak akak jual beli bentuk upah serah tu tak boleh kerana bukan hak dia. Jadi masalah tu. Ni lah kita kena ambil faham jadi cerak bab ni. Nyanyolah. Hak nyanyo orang awal. Orang awal tak tahu karah buk. Bibit duit semata, bibit duit gi. Nak beli beras, nak niat keterah. Padahal beras yang beli tu bukan di atas hak orang jual nudak. Maka hak tu tak boleh. Oleh itulah perkara ni kena keterangan jadi molek. Oleh tu seelak secomel disejik hak bentuk ada Amir tu ke. Amir ataupun orang lain pun tak apalah. Bibit beras 3, 4, 5 gundi. Pergi tunggu disejik. Dia mau nak beras pergi beli dia mau suku. Hanya dia mari serah ke Amir atau sedekah ke Amir. Amir bila dia sedekah dah pernah kota dah, dia tak boleh terima sedekah dah. Dia kena terima pungut. Sudah tu kena bahagi malam tu berjalan bagi para fakir miskin selalu dah. Itu mereka berkaitan dengan Amir. Oleh itu harap-haraplah kepada orang yang terima tauliah, hak dikatakan Amir pahal jadi mulak kerja ni. Pahal jadi mulak. Lain bahawa sesungguhnya orang hak duk disejik emotok imi emotok khotik emotok bila ada juga tunggu di situ, tapi dia bukan terima ngajaran Amir, bukan terima ngajaran sabilillah. Hak ni di soal tetuk guru ada ugi zakat, kereta ada 45 nauti, kaya dah makan zakat kok jalan mana. Tok guru duk terima zakat bukan ngajaran sesak, dengan jalan sabilillah. Dengan jalan sabilillah. Kalau itu jalan sabilillah ni cuba tengok dalam kitab Subul Salam syarah bagi Bulughul Maram. Setelah dia dok sebut segala bagai-bagai di antaranya boleh terima zakat, iaitu masalah sabilillah. Lepas tu dia wa'ri lek belakang tu. Dia kata wa yulhaqu bihim biman qama bimaslahatin 'ammah. Dihubung supo dengan orang dek persabilillah, orang yang mendiri dek kerja masalah umum. Ya wa'ikal ifta wa tadris. Ya wa'ri situ. Seperti orang dek jadi mufti dek tua masalah atau dia duduk di rumah tak gimana, tapi lah kampung tu memanglah dia lah. Kalau orang kampung duk serabut benda apa-apa masalah dia tuju uka. Dak ui masalah uterengi ataupun duk mengajar. Tapi semua tu tidak ada gaji yang tetap daripada ahli berkenaan. Kalau gaji tetap ada hanya letak jadi mufti tapi aku gaji, tu tak boleh lah. Oleh nak serti kata orang duk mengajar agama, duk sihat agama ataupun duk sebagai apa kerja dia tu duk untuk menyelesaikan ilmu faraid
ia boleh terima zakat dengan jalan sabilillah. Ni lah. Tu dia. Tu deh. Kamar kita terimeh duk sejid bukan jalan amil, terima jalan sabilillah. Kamar dia terima kita dak wi ke dia, semua jadi hak dia. Bila jadi hak dia, ikut dia nak wi ke siapa-siapa hak dia dah lah. Sabit itulah kita wi tahu kata amu terima ni ialah sabilillah, bukan jalan amil. Wi tahu mudah tidak dituduhkan. Tak ada apa dah lah. Dan begitu juga di antaranya orang duk mengaji pondok. Budak-budak duk mengaji di pondok, kita selalu orang kampung sebut tok fakir. Ia wasa nak wi selalu sebut tak zakat, nak wi zakat kepada tok fakir, nak wi zakat pada tok fakir. Kamar dia sekarang lah ni orang mengaji bentuk dua cara. Salah satu tu mengaji semata-mata hafaz Quran saja. Tak bergaduh hal lain dengan hafaz Quran. Kalau itu dia dak bergaduh hafal Quran dengan siapa ke begitu lalu kerja tak ada apa dia. Maka apa sesak dia dengan sebab ia dak mengajak dak belajar hafal Quran semata-mata. Adakah apa dia boleh terima zakat? Jawabnya tak boleh. Adapun kata orang mengaji hak boleh terima zakat dengan jalan fakir atau miskin, orang mengaji ilmu syar'i yang agak kata ilmu hak melampaui melekapi umum. Seperti ada bergadah ilmu ala ilmu nahwu, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir. Dia tak bergaduh mengaji dengan siapa tak ada nak kerja. Ketika tu ia boleh terima zakat dengan jalan apa dia. Dakkah bila orang belajar ilmu, walaupun dia orang besar sekalipun wajib atas ketua kena belanja, ya. Akan tetapi ketua belanja tidak mencukupi. Dia boleh ambil. Oleh tu bukan semata-mata orang mengaji ilmu syarak boleh terima zakat dengan jalan pakai belaka, tak boleh. Kalau orang ni tidak ada kemungkinan nak kerja baru bergaduh masyhur baru boleh. Bahkan dia tu mengaji pula ada jalan nak dapat ilmu. Kalau biasa mengaji sebulan kelik sebulan duduk rumah boleh poting, tak boleh lagu tu. Jadi kita orang kampung ni, dia tengok wasanya nak wih lalu. Ni jadi kok dia panggil kelembut hati orang kampung duk situ. Buku lembut tu suku, tapi kita kena ambil hak syarak mari bentang. Dari tapi tak ada apa lah. Kamu tu bik soal pula. Tu bik soalnya nak boleh hui ke dok zakat ke bining. Banyak dok soal. Hak ni kita kena ambil reti jadi baik-baik. Kita cuba tengok dalam kitab Bajuri. Cuba tengok dalam kitab Bajuri dia sebut terang. Dalam kitab Bajuri ni kita kena sebut, kita kena wirtih lah. Tu. Kemudian satu lagi pula banyak dia dak ikut tok apa ni? Tok mudeng. Ada juga ikut tok mudeng, ikut tok bidai. Ke anak yatim. Sebut anak yatim nak wih lalu. Jadi anak yatim tak masuk dia asnahnya dia lapar. Tok bidai tak masuk, tok imi tak masuk, babo tak masuk, ustaz tak masuk, hanya masuk di dalam asnah 8. Kalau tak masuk dalam tu tak boleh. Tapi orang kampung kecap betul-betul gitulah. Oleh tu masalahnya tok mudeng. Kita wi zakat dia kerana berasa nak balas budi, kerana kita duk masuk jawi dengan dia. Situ orang kampung duk buat ni. Kata soal tok mudeng dia nak terima zakat jalan mana? Kamar dia kita kena ambil reti. Masalah orang nak boleh terima zakat ia ada 8 puak. Hak ni di antaranya surah dalam Quran. Seperti mana sebut dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin hingga sampai akhir. Wal 'amilin na'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Mana satu orang fakir, yang kedua orang miskin, yang tiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima hamba mukatab, yang keenam orang yang lekat hutang, yang ketujuh sabilillah, yang ke-8 iaitulah orang musafir atau orang nak musafir.
Bila masuklah bagian ni boleh. Kalau itu misal kita kata Tok Muding. Tok Muding tak ada itu, ia masuk Jawi sodah duk mengajar orang pula. Lepas tu duk jadi orang ni duk menyelesaikan masalah. Kita kata bersako orang. Boleh kita wi zakat ni jalan sabilillah, bukan jalan Tok Muding. Wi hasil tu. Tak ada apa, mana tak ada apa halih. Ataupun Tok Muding ni dia lekat hutan. Dia nego biasa berhutang sekali, berhutang untuk nak menikah, nak menikah anak dia. Lepas tu lekat hutang. Hak dok ada tu tak cukup pi. Duit yang ada tapi tak cukup pi. Kita tak cukup pi 10,000 lagi ke? Maka Tok Muding kita boleh wi zakat ke dia sekadar mana tak cukup nak bayar hutang. Kalau 10,000 boleh 10,000 tu je lah. Tapi bukan ambil belah kocek dia, ambil untuk bayar hutang. Begitu juga dia tok lelaki kaya, menego besar. Lepas tu bini dia tu lekat hutang. Bini dia berhutang beli gapo tak tahulah. Hingga siapakah dia, siapakah begitu nak bayar tak ada. Tapi jangan berhutang benda maksiat lah. Kalau berhutang buat maksiat tak boleh. Dia berhutang beli perkara ni untuk buat perkara yang berdosa dengan Allah tu tak boleh lah. Malaikat dia taubat. Maka tok lelaki kaya boleh hui kepada bini dengan jalan bayar hutang. Tak apa. Tu nah. Begitu juga kita sebagai ayah nak hui ke anak. Nak hui ke anak kita. Nak hui ke anak, hui jalan mana? Kalau hui dengan jalan fakir, meski anak kita susah, anak kita uzur, kerja pun tak boleh, susah lah dia. Lepas kita nak hui zakatnya lepas apa tak boleh. Nak hui jalan lain. Supaya tok lelaki nak hui ke bini dengan jalan fakir miskin tak boleh. Jalan lain tak apa. Bini nak musafir pergi mana tak cukup modal. Kita boleh hui sekadar duit zakat, sekadar cukup perjalanan pergi kelik dia. Sekadar mana tak cukup 1,000, boleh 1,000 tu je lah. Lebih pada tu tak boleh. Habis dia kita tahu cara tak ada apa hal. Benda mudah-mudah tapi setelah kita tak ada dapat kenyataan berasa susah. Nak tak ada apa hal. Tu. Oleh tu anak kita dak mengaji di pondok bergaduh ilmu syarak. Kalau dak bergaduh di atas hafal Quran semata-mata dia di apa tak boleh ambil duit zakat tu. Kita kena perhati baik-baik perkara ni. Betullah bima-bima kita ni. Ni hak saya dak royak ni, saya dak sedikit dalam kitab. Kalau silap faham saya pun silap faham lah. Bukan silap kitab, silap faham saya. Cuba kita sedikit dimulai. Oleh itu kepada kaum ibu dan bapa kita semua perhati baik-baik khususnya masalah zakat fitrah. Jangan kita buat halal kebala. Kerana di antara pahala puasa kita tak sepenuh kalau kita tak keluar zakat fitrah. Kalau keluar pun tak kena cara pun tak boleh juga. Tu nah. Atau satu lagi orang ni malah kerja. Tak kerja lah bangun pagi duk sejik. Bangun pagi duk sejik. Hingga siapa tak ada nak makan. Tu tak boleh beri zakat juga tu. Dia masalah fakir miskin. Kita kena ambil reti dulu. Apa fakir, apa miskin. Orang fakir ni makna dia duk nak berhajat sehari dia tu 500 kut. Tapi kerja tak boleh 500, boleh sekadar 300, 400, tak sampai setengah. Orang panggil orang fakir. Orang miskin, dia boleh setengah lebih tapi tak sampai kota dia. Pekat dia tu tinggi sikit. Macam mana seorang ni cari makan, cari pagi makan petang. Walaupun kebun ada, serai ruarai, tanah ada. Tapi bila kita nilai ukur tanah dia ada tu, jual giga, dengan belanja umur hidup sampai mati 63, setengah 64, 62, katakanlah setengah 64, setengah 63. Tak cukup, maka dikatakan fakir. Kamar orang ni gagah tapi tak kerja. Ada rain tapi tak kerja malah. Papo hingga siapa nak makan tak boleh. Tak makan zakat. Orang ni di antaranya dia tu rain ada. Tapi kerja tak layak dengan dia. Kerja tapi tak berlagu kerja kena pesen. Itu ni kerja nak gali jambai bukan dia. Lepas tu dah hati papo juga. Tu ni kena halusi sangat-sangat perkara ni. Oleh tu kepada kaum ibu dan bapa kena berlalu sikit bah masalah zakat.
Nah, nak wis serah ke mustahak ni, kita nak wis macam-macam hak ni lah, wala'idzubillahi min zalik, takut sekali. Baiklah kita nak wis tahlusi sikit, kira sikit. Baik tu setengah-setengah orang tu tak pandai nak tak pakai serah ke orang. Setengah tu pergi serah kepada orang pandai. Setengah tu pergi motor uru minta lah babo tolong siapa lah zakat ambo cari asnah. Tu dia. Kemudian tepat jadi satu masalah laginya, iaitulah supaya pelajar-pelajar orang kampung nak pergi suka dengan tok guru. Soalnya tok guru tu makan zakat jalan mana? Jawabnya hak duk terima jalan sabilillah. Setengah tu lekat hutan. Tapi orang hak terima jalan hutan bukan boleh kocek dia, ambil untuk bayar hutan. Ada pun orang mu'allaf, yang mu'allaf terbahagi 3 semua. Tapi yang kita selalu faham orang baru masuk Islam. Maka orang baru masuk Islam, dia boleh makan zakat sekadar mananya, masa panjang mananya. Panjang masa sekadar nampak katanya tetap imi. Pakat tahu, pakat tengok dah kapal tak orang ni kuat molek agama roh. Kalau hak jatuh piyah tak tinggal sejik, tak tinggal nampak, tak berubah, tak klik kok nur lah kali. Habis kota dia lah. Nak makan tak boleh lah. Kalau orang betina ke nampak berjuruh molek kelubung, molek tetap nampak agama kuat dah weh. Maka habis kota dah, tak boleh makan, tak boleh terima dah zakat fitrah. Ataupun zakat lain, zakat fitrah ke zakat yang lain ikutlah. Tak boleh ada mu'allah. Kalau dia nampak je tak kuat lagi, boleh makan sampai ke seteruh. Dia ada kota dia. Kota dia ada semua. Kemudian bila dah antara kita tahu dah begitu lalu masalah zakat, nak minta beraluh go sikit, halusi sikit halusi bab zakat ni. Oleh tu saya nak harap semua kepada peminat-peminat saya hak dak ikuti saya tu beraluh lah. Tak payah tanya jadi molek. Cerak jadi molek apa saja. Tapi malam ni saya tak sepekecek panjang lebar masalah zakat lain, bukan nak sentuh masalah zakat fitrah ya. Dah kita faham jadi molek tak ada gapo dah tu, tak ada apa dah. Ala kulliha tiap-tiap apa saja kita kena faham. Sabit dikata Sayyidina Ali, annas a'da umma jahilu. Manusia ni ada seteru bukan dia tak tahu. Dia tahu tak ada apa dah. Oleh tu mujur di atas sekarang lah ni tok guru begitunya banyak duk sebar ilmu dalam Facebook, di dalam apa saja. Maka kita sebagai orang awam ni gunalah alat yang canggih hak tabri ni dengan melalui tengok jadi molek. Tak faham kita pergi tanya. Jangan di antara tak faham dak buat cara tak faham tak boleh. Kita kena tanya, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Oleh tu sebagai berjelas sebagai terakat akhirnya sangat-sangat masalah berkait dengan amil. Kata amil nak minta lah orang duk tangkap amil tu beraluh jadi molek buat kerja yang sangat bimbang-bimbang kepada orang awal. Orang tak tahu perkara habuk mari nak tupai kita. Bimbang kita takut wahala kepala juga. Ini sangat berbahaya. Oleh itulah amil kena beraluh sikit sebelum mungkin-mungkinnya kita pakai orang mari letak berah di sejik suka pakai beli segala niat serah ke amil atau sedekah ke amil. Kiralah kalau sedekah milik amil, tapi amil boleh milik sekadar ujratul misli, yakni pengupah umpama. Lebih pada tu tak boleh terima dengan sedekah, kena terima pungut patut bahagi kepada asnaf. Maka amil berjalan bagalah kampung dia-dia. Kemudian hak jadi masalah pindah zakat. Kita duduk dalam kampung ni nak pergi pindah dalam kampung ni boleh ke tak? Supaya tak duduk dalam ramuh nak pergi ke Telubeh. Tu khilaf ulama. Setengah katanya di antaranya makruh. Setengah katanya haram, tapi sah. Tapi makruh ataupun haram tu selama tidak diizin oleh mustahak dalam kampung. Kalau kita kata nak murid untuk guru tu, orang pakai miskin situ tu gak, dia pahalalah kerana tu orang nak murid, dia ikatan dia. Dia panggil ikatan mahabbah dia. Kasih sayang dia pun nak pergi dengan tu guru dia. Kemudian setengah ulama ia dobik lagi. Kalau nak pindah tu sekadar mana? Kalau tak sampai 2 marhalah, ya bila kata duk lekit tula lagi. Oleh tu kita duk pergi ikut duk nengamah pergi Telubeh ke.
tak apa lagi. Kalau siapa ruang merhalah dia kata tak boleh lah. Atau tengok ulama duk bentang masalah tu banyak. Cuba kita tengok dia lagi tak Sabilul Muhtadi. Cuba tengok nah. Oleh tu nampak kata masa begitu banyak dah. Maka saya pun cukupi dengan setuh bak zakat sekadar tu lah. Jadi di antara saya setuh tu sekira kalau ada kesilapan gelecir harap maaf tunjuk dalam ratik. Nah, boleh kemungkinan ada kesilapan pahaman saya padahal kitab sudah begitu royak tapi pahaman kita orang royak ni. Tu ya. Dan di antara kepada semua peminat, semua diikuti saya, khususnya kepada orang panggil fan club saya ataupun peminat saya. Nah, saya pun mengucap selamat raya Idul Fitri pada tahun ini, maaf zahir dan batin. Dan saya nak pesan lagi, sekiranya kalau ada kelihatan nak bulan malam 1 tu, bersama-samalah kita beraya Idul Fitri. Setelah tu kita pun ikutilah dengan puasa ni hari Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana siyamuhu ka siyamid dahri. Puasa kita seperti puasa setahun dah. Dalam mazhab Syafi'i dia sunat ikut selalu dah. Selepas raya hari Sabtu tu misal hari Ahad tu sunat puasa lalu. Mazhab Maliki sunat renggil lagi, setengah seminggu. Hak tu mazhab dia. Tapi mazhab Imam Syafi'i hak yang sunatnya kita ikuti selalu. Oleh tu saya sudahi dengan apa mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.